Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Sekali lagi, ulasan hebat ini. Dah berkuasa, siapa yang mereka nak payung sebenarnya? Aktivis politik Liana Marzuki menemplak agenda penyatuan bangsa menerusi simbol payung besar yang disifatkan hanya melibatkan kepentingan Melayu 2% kayangan. Menurutnya, golongan marhain dalam keadaan baik-baik sahaja, bergaul antara satu sama lain tanpa bersengketa. Baru-baru ini ada yang meminta orang ramai, orang Melayu, buat payung besar. Ramai yang tepuk dahi. Melayu marhain di bawah boleh saja makan sama-sama, duduk sholat jemaah, kenduri kendara, tiada sengketa. Jiran tetangga dan keluarga majoritinya aman belaka. Yang bersengketa orang Melayu 2% kayangan di atas sana. Dari UMNO pecah ke PAS, ke Semangat 46, pecah lagi ke PKR, Bersatu dan Pejuang. Tapi, bila berkuasa, siapa yang mereka nak payung sebenarnya? Adakah Melayu marhain seperti kita atau hanya kayangan-kayangan di atas sana? Itu persoalan yang amat kritikal dan baik untuk kita jawab bersama. Sebelum saya teruskan ulasan kali ini, jangan lupa tinggalkan komen Anda. Siapa sebenarnya yang dipayung oleh kayangan-kayangan di atas sana? Terutamanya Tun Mahathir yang mau memulakan payung besar itu konon. Siapa sebenarnya yang mau dipayung? Saudara, saya nak kongsi dengan Anda semua satu produk terbaik yang ada di dunia sekarang ini. Produk ini Transformator for Life. Ini bukan obat, ini ialah terapi imun yang mendidik imun badan kita menjadi bijaksana. Ini ialah terapi imun yang menjaga imun badan kita dari dalam, yang menguatkan imun badan kita 400%. Sehingga secara umumnya kita akan sembuh daripada semua jenis penyakit dengan peningkatan daya imun badan kita, dan dengan merosotnya imun badan kita dan menjadi bodohnya imun badan kita, kita akan kena penyakit dan tak sembuh-sembuh. Jadi siapa yang mahu sembuh cepat, kuat cepat, dan dapat menikmati kehidupan yang lebih baik, hubungi saya di nomor yang tertera, dapatkan produk ini. Jangan sampai sudah terlambat, barulah kita terengada. Karena masa yang ada itu sangat cemburu. Bila-bila waktu saja, semua masalah kesehatan kita akan menjadi lebih parah dan teruk. Jadi sebelum semuanya menjadi sudah terlambat, dapatkan produk ini dan hubungi saya untuk pertanyaan yang lebih lanjut. Baiklah. Pertanyaan paling senang, adakah Melayu marhain seperti kita atau hanya kayangan di atas saja sebenarnya yang mahu dipayung oleh payung besar yang kononnya diperkenalkan oleh Tun Mahathir itu? Tengok sajalah, tengokkan dinosaur dan warlords yang ada dan bagaimana keluarga mereka. Adakah payung besar itu memberi makna? Soalnya lagi. Bekas Peguam Kanan Persekutuan dan Timbalan Pendakwa Raya AGC itu berkata, golongan Melayu marhain sepatutnya tidak peduli dengan payung besar. Pada 4 Jun lalu, Tun Dr. Mahathir Mohamad mengumumkan inisiatif untuk menggabungkan orang Melayu di bawah satu payung melalui Sekretariat Orang Melayu. Mantan Perdana Menteri 2 kali berkenan dalam sidang media di Yayasan Kepimpinan Perdana itu berkata, payung besar tersebut kononnya dalam usaha mengembalikan kuasa Melayu. Mengulas lanjut, Liana berkata sudah menjadi kelaziman perangai orang politik yang berpecah-pecah, kemudian berkawan. Selagi mana kita ada majlis raja-raja dan perlembagaan yang rapi dan terjaga, kita harus sedar dan percaya takkanlah pada orang politik saja yang boleh menyatukan kita. Pajak jiwa kepada negara, bukan kepada parti dan pemimpin semata-mata, katanya lagi. Saudara sekalian, apa pula pendapat Anda semua? Ada yang sangat setuju. Ramai netizen, hampir 90% netizen bersetuju dengan kenyataan daripada Liana Marzuki ini. Siapa yang mereka nak payung sebenarnya? Golongan marhain baik-baik saja, tapi siapa sebenarnya yang nak dipayung oleh golongan
2% kayangan tersebut. Sekian untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Heboh di dunia politik Malaysia hari ini apabila tersebar bahwa Hadi Awang akan berundur sebagai Presiden Parti PAS. Sehingga ramai yang mula mencongak siapa yang akan menggantikan Hadi Awang sebagai Presiden PAS. Ramai yang mencadangkan sebenarnya Hadi Awang dan Mahathir perlulah mengundur diri daripada politik sepenuhnya kerana keadaan kesihatan mereka yang sudah tidak lagi mengizinkan. Hadi Awang dah banyak kali tak hadir ke parlimen kerana kesihatan. Mahathir juga sudah terlalu tua untuk meneruskan agenda politik beliau. Sudah tiba masanya anak-anak muda, orang-orang muda memimpin parti politik. Bukan kerana mereka tak berpengalaman, tetapi anak-anak muda, orang-orang muda ni, apa yang menariknya, tidak diberi peluang. Hanya orang tua yang terus memimpin parti politik. PAS telah menafikan dakwaan bahawa Tan Sri Abdul Hadi Awang akan meletakkan jawatan sebagai Presiden Parti dan menyifatkan laporan oleh sebuah akhbar tempatan sebagai tidak berasas dan bersifat spekulatif. Timbalan Presiden PAS Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Man berkata, laporan tersebut merupakan satu rekaan yang memutarbelitkan perbincangan dalaman parti. Sebelum kita teruskan ulasan yang hebat ini, jangan lupa dapatkan produk paling hebat di muka bumi di dunia ini sekarang. Ini ialah produk For Life Transfer Factor. Produk ini bukan obat, tapi ini ialah terapi imun yang meningkatkan daya imun badan kita 400%, memberikan kekuatan dan kebijaksanaan imun badan kita. Secara ringkas dan umumnya, kita kena penyakit kerana imun badan kita yang lemah. Secara ringkasnya, kita kena penyakit kena imun badan kita yang bodoh menyerang kita daripada dalam. Dan berita baiknya, secara ringkasnya, untuk kita jadi sembuh secara total, kita perlu mempunyai kekuatan daya imun badan dari dalam untuk melawan penyakit yang ada di dalam tubuh badan kita. Jadi dengan memakan produk Transfer Factor for Life ini, imun badan kita akan meningkat 400% dan menjadi bijaksana untuk melawan penyakit daripada tubuh badan kita dari dalam. Dan selain itu, apabila imun badan kita jadi kuat, ia juga menghalang penyakit daripada luar. Cepat dapatkan produk ini selagi ada masa, kerana bila sudah sakit atau sudah terlalu teruk, Anda akan menganggap masa itu paling berharga. Bukan lagi duit, tapi masa. Kesehatan Anda adalah tanggung jawab Anda. Pergunakan waktu yang ada. Hubungi nombor yang tertera untuk mendapatkan penjelasan dan juga maklumat lanjut. Baiklah. Timbalan Presiden PAS Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Man berkata, laporan tersebut merupakan satu rekaan yang memutarbelitkan perbincangan dalaman parti. Dakwaan bahawa Presiden telah memberi isyarat untuk meletak jawatan adalah semata-mata rekaan media, katanya. Perkara sebegini tidak pernah dibangkitkan oleh Presiden seperti yang didakwa dalam laporan itu. Tapi ramai netizen yang sebenarnya bersetuju kalau Hadi letak jawatan hari ini, kerana mereka kata sudah tiba waktunya Hadi menumpukan perhatian kepada kesihatan beliau. Tuan Ibrahim menjelaskan bahawa mesyuarat parti baru-baru ini memberi tumpuan kepada persiapan bagi pilihan raya kecil dan pilihan raya umum yang akan datang, bukannya perubahan kepimpinan dalaman. Tiada sebarang perbincangan langsung mengenai jawatan dalam parti. PAS sentiasa terbuka dalam hal-hal sebegini, namun kami tetap tenang kerana jawatan bukan sesuatu yang perlu diperebutkan. Ia adalah satu amanah daripada Allah, katanya lagi. Kalau begitu, kalau berani, nanti pemilihan parti PAS, apa kata jawatan Presiden, timbalan Presiden, jawatan-jawatan tertinggi dalam PAS turut dipertandingkan. Adakah Anda berani? Itu persoalan netizen kepada PAS. Kata Ibrahim lagi, kami serahkan sepenuhnya kepada para perwakilan untuk menentukan kepimpinan parti.
Tuan Ibrahim turut mencadangkan bahwa ada pihak tertentu yang coba mengaitkan PAS secara tidak tepat dengan parti-parti politik lain yang sedang menghadapi kemelut dalaman. Ada pihak yang tidak selesa dengan kestabilan dalam PAS. Tidak seperti parti lain, kami berjaya mengekalkan perpaduan, katanya. Adalah memalukan sekiranya ada dalam PAS yang melobi, ada atau berkempen untuk jawatan bagi kepentingan diri sendiri, katanya lagi. Itulah penyokong-penyokong PKR mencabar PAS, pertandingkan jawatan presiden, timbalan presiden, dan jawatan tertinggi dalam PAS. Nak tengoklah apa yang akan terjadi, kata mereka lagi. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda.